Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa bihi nastaghfiruh. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. InsyaAllah kita pada pagi ini menyambung lagi kuliah gantian Al-Fadhil Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, dan saya menyambung topik berkenaan dengan perbincangan bagaimanakah Rasulullah SAW membina kecekalan dan juga kesabaran umat Islam ketika berada di Makkah selama 13 tahun, membawa kepada kejayaan hijrah Rasulullah SAW. Jadi ada 6 faktor yang telah digariskan ataupun dikaji oleh Al-Fadhil Sahibul Fadilah Syekh Safi Rahman Mubarakfuri dalam kitab dia Ar-Rahiqul Makhtum. Jadi kalau siapa yang bawa kitab Ar-Rahiqul Makhtum muka surat 160 pada pagi ni. Jadi saya dah bincang 3 faktor asas ataupun faktor awal pada minggu sudah, iaitu faktor pertama keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, faktor kedua kepimpinan yang diterima sepenuh jiwa raga sama ada oleh umat Islam sendiri ataupun perakuan oleh orang-orang kufar termasuk Abu Jahal sendiri. Abu Jahal beberapa kali disoal secara kata kita panggil spot check lah, disoal secara spontan berkenaan dengan Nabi Muhammad SAW, dan beliau mengakui bahawa Nabi Muhammad SAW adalah satu sosok tubuh yang yang amanah, yang meyakinkan, yang baik, dan apa yang menjadi tentangan Abu Jahal adalah semata-mata kerana dakwah Nabi Muhammad SAW. Inilah yang Allah Subhanahu Wa Taala cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina biayatillahi yajhadun. Sebenarnya mereka itu bukan mendustakan kamu wahai Muhammad, tetapi orang-orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat keterangan Allah disebabkan kedegilan mereka semata-mata. Ini penegasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan perakuan bahawa Nabi ini memang merupakan satu sosok tubuh yang amanah, yang diterima oleh semua umat manusia. Jadi mereka menentang ayat-ayat Allah itu pun kerana kedegilan mereka. Mereka mengakui bahawa dakwah Nabi berkenaan dengan persaudaraan, berkenaan dengan kesamarataan hak, sebab antara orang yang terlibat dalam riba di kota Mekah pada peringkat awal ini ialah keluarga Rasulullah SAW sendiri. Keluarga Rasulullah ini adalah toke-toke finance yang besar-besar. Abu Lahab, Al-Harith bin Abdul Muttalib, anak sulung Abdul Muttalib, termasuklah Al-Abbas bin Abdul Muttalib, anak bongsu, bukan bongsu lah, yang bongsu sebenarnya Hamzah. Jadi Al-Abbas ni anak bongsu sebelum kelahiran Hamzah. Ceritanya sebenarnya hubungan Hamzah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mak sama mak adalah sepupu, mak Hamzah dengan mak Rasulullah, Aminah dengan Halah. Nama mak Hamzah adalah Halah binti Wahib, manakala mak Rasulullah adalah Aminah binti Wahab. Wahab dengan Wahib Az-Zuhri ini adalah dua pemimpin bagi perkampungan Mina, jadi Bani Zuhrah adalah bani ataupun kabilah yang mentadbir kawasan Mina. Jadi semasa perkahwinan Aminah binti Wahab dengan Abdullah bin Abdul Muttalib, hari yang sama juga Abdul Muttalib bin Hisham, bin Hashim, Abdul Muttalib bin Hashim berkahwin dengan Halah binti Wahib. Jadi daripada zuriat mereka inilah lahirnya Muhammad dan juga Hamzah. Jadi semasa khutbah haji wada' Rasulullah SAW, Rasulullah menyebut perkara yang paling utama ialah riba.
pada hari ini aku mengharamkan riba, seperti mana aku meninggalkan baju buruk, baju yang nak dibuang tu cabut buang. Dan riba yang pertama aku haramkan ialah riba daripada Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Dia tengok kepada Al-Abbas, maknanya tegas. Nabi Muhammad SAW menyatakan selepas ini tidak ada lagi riba yang diterima. Dan yang pertama yang aku haramkan hak pak saudara aku ni sendiri. Itu tegas Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi berkenaan dengan riba, semua mengakui bahawa riba itu suatu kezaliman, tapi nafsu, kejahatan jiwa ni tadi yang tidak dapat nak buang riba itu daripada amalan kehidupan mereka. Semua akui bahawa riba itu tidak patut. Bahkan yang nak menjadikan jahiliyah, kenapa dipanggil jahiliyah? Jahiliyah ni bukan orang tak ada ilmu, tuan-tuan. Sebab tu bila sesetengah orang, bila dia tahu, contoh je lah, ya, bila dia baru tahu tentang ibadat dia tu tidak sah ataupun tidak sempurna, jadi dia kata, macam mana ya Ustaz, ibadah solat saya yang lepas-lepas dah tu, daripada akhir balik lagi sampai sekarang dah umur setengah abad dah ni, macam mana ya? Tak sempat Ustaz jawab, dia pun jawab. Dia jawab sendiri, tak apalah kan, sebab jahil, kata dia. Jadi Ustaz nak jawab macam mana? Dah dia jawab dah soalan tu. Jadi agaknya begitulah, ya. Sebab kalau dia tak cepat-cepat jawab jahil tu, dia kena qada lah ibadat-ibadat dia yang tak sempurna sebelum ni, kan? Dia kena qada lah. Saya pernah jumpa muslimin muslimat sekalian, ya. Saya pernah jumpa ada seorang hamba Allah yang dah umur hampir separuh umur lah juga, ya. Dia mula berpuasa tu, kalau kita mula berpuasa daripada subuh, daripada azan, ya, dia dari syuruk, tuan-tuan. Saya pernah jumpa hamba Allah ni. Jadi nak buat macam mana hak lepas-lepas dah? Tak sempat saya jawab, dia kata tak apalah kan, sebab jahil. Jadi kita pun ikutlah. Ya, ikut pak cik lah, nak macam mana, ya, dah dia kata jahil. Jadi sebenarnya kena qada lah, hukum dia kena qada. Kalau tak mampu qada, kenalah fidyah, ya. Dan kalau kamu tambahkan fidyah itu, kalau sepatutnya satu hari secupak beras, kamu bayar 2 cupak beras untuk satu hari, adalah lebih baik kepada kamu, khairul lakum. Ayat Quran dah jelas nyata kat situ. Tetapi wa antasumu khairul lakum, maknanya kalau kamu qada tu lagi baik daripada kamu duk fikir masalah fidyah tu tadi, ya. Jadi dia dah clear cut dah. Dia kata apa? Sebab jahil, kan. Tuan-tuan, jahil tu apa sebenarnya? Ataupun jahiliyah tu apa? Bukan bermakna jahil tu tak ada ilmu. Golongan Arab Quraisy pada masa itu disebut sebagai golongan jahiliyah. Allah sendiri yang panggil mereka ni jahiliyah. Mereka ini ada ilmu, tapi tak tahu nak guna ilmu tu macam mana. Ini jahil. Yang kedua, mereka ada ilmu tapi degil, tak nak terima ilmu tu dalam amalan hidup. Seperti contoh orang-orang Arab jahiliyah itulah, ya? Mereka tahu bahawa riba itu adalah haram, menyeksakan, zalim dan sebagainya, tapi untuk mereka buang riba daripada diri mereka sukar. Abbas bin Abdul Muttalib contohnya memeluk Islam bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Ada dua pendapat mengenai keislaman Abbas. Ada pendapat yang boleh dikatakan majoriti mengatakan bahawa Abbas ni memeluk Islam pada hari pembukaan Mekah pada tahun 8 Hijrah. Tapi ada ulama-ulama sirah yang menghalusi pribadi-pribadi Abbas bersama Rasulullah ini. Mereka mengatakan Abbas memeluk Islam lebih awal daripada itu. Tetapi cuba kita bayangkan, kehidupan dia masih terus mengamalkan riba tu tadi, dan dia kekal di Mekah. Kalau tidak, takkanlah Rasulullah SAW ketika Haji Wada tahun 10 Hijrah mengatakan riba yang pertama aku haramkan riba Abbas, riba pak saudara aku sendiri. Jadi jangan kata aku ni double standard, yang bapak saudara kroni-kroni tak apa, yang orang lain tak boleh. Tak ada. Abbas ni yang aku haramkan. Maknanya walaupun mungkin Nabi dah haramkan riba Abbas itu lebih awal daripada Haji Wada tadi, tetapi nak tunjuknya di sini bahawa ada proses yang mana mereka ni sukar untuk membuang riba itu daripada diri mereka. Bukan kata hari ini masuk Islam, hari ini juga tak amal riba. Jadi inilah yang dimaksudkan dengan jahiliyah tadi, iaitu tak tahu nak guna ilmu, dan satu lagi degil nak aplikasi ilmu. Jadi kita pada hari ini jangan jadi jahiliyah moden. Macam mana? Tahu, ya, bahawa solat berjemaah itu 27 kali ganda.
Tapi lihat, Masya Allah kan, Masya Allah lihatnya nak boleh ke semayang berjemaah. Jadi itu termasuk dalam jahiliah lah tu sebenarnya tu, ya. Bukan tak ada ilmu, ada ilmu. Kalau kita tanya berapa pahala untuk solat berjemaah, semua akan jawab 27. Ya, 27, makna semua tahu. Tapi kenapa tak buat? Ya, inilah yang kita bimbang. Perangai jahiliah itu ada dalam kita. Satu perkara lagi tuan-tuan, ya, ni musim orang pergi umrah ni. Musim orang pergi umrah. Pergi umrah di Mekah, ziarah Nabi di Madinah. Dalam masjid Nabi pula ada ruang yang teristimewa. Ruang apa? Yang paling istimewa dalam masjid Nabi, ruang apa? Raudhah. Semua pakat jawab Raudhah. Kenapa yang istimewa? Hafal hadis tu tuan-tuan. Telo-telo pun tak apalah, kan? Hafal hadis tu. Ma baina baiti wa minbari raudhatan min riyadil jannah wa minbari ala haudi. Maknanya daripada rumah Nabi, katakan penjuru ni, sampai ke mimbar Nabi, ruangan salah satu taman daripada taman syurga. Mimbar Nabi tu pula berada di atas kolam Nabi. Dan kolam Nabi ni ada nas yang menyebut bahawa 6 kali dunia luah tak luahnya kolam Nabi ni tuan-tuan. Sebab tu orang berebut nak pergi semayang dekat mimbar tu, ya, dekat mimbar Nabi. Kemudian dekat mihrab lagi. Kalau di Raudhah lah, ya. Baik, semua pakat nak pergi ke Raudhah kerana Raudhah itu salah satu taman daripada taman-taman syurga. Belanja nak pergi sana paling kurang 6,500 lah dalam keadaan sekarang, ya, 6,500 ringgit. Kemudian dah ada duit, kena cari visa pula. Dah ada visa, kena pastikan dapat hotel. Dapat hotel, kena pastikan dapat tiket kapal terbang. Prosesnya jauh kan, sebab nak pergi ke syurga, nak pergi ke taman syurga. Apa halnya cerita taman syurga dekat rumah, Raudhah dekat rumah? Ada Raudhah kat rumah? Ya ke? Iya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bahawa majlis ilmu itu salah satu daripada taman syurga. Maknanya majlis ilmu tu pun Raudhah, free of charge, jalan kaki saja mari ke rumah, mari ke masjid. Kenapa tak nak mari? Kan? Oh, macam tu ke? Tahu sebenarnya. Ya, tahu sebenarnya. Jadi tuan-tuan, inilah dia ciri-ciri. Saya tidak kata orang sekarang ni jahiliah, tidak. Ciri-ciri jahiliah tu ialah apabila ilmu ada tapi nak guna pakai tu agak liat, agak malas, ada je kedegilan dalam nak mengguna pakaikan ilmu tu. Ini jahiliah moden. Ya, kalau jahiliah Arab tu zaman Rasulullah SAW berdakwah itu memanglah jahiliah yang pure, kan? Jadi tuan-tuan sekarang ni, mari kita pakat-pakat duduk dalam majlis ilmu. Bezanya Raudhah di sana kekal, di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam pula, ya. Jadi duduk kat sana memanglah duduk dalam taman syurga. Duduk dekat rumah kita ni, di masjid ke di mana-mana, Nabi tak kata di masjid saja, asalkan majlis ilmu. Ya, majlis ilmu tu salah satu taman daripada taman-taman syurga. Jadi kalau kita tahulah begitu keadaannya, maka kita akan mencari-cari taman-taman syurga ni di mana-mana yang didapati. Tak kiralah dalam dewan ke, dalam apa ke, ya. Kalau Ustaz Azhar Idrus dalam futsal apa dia buat, kan? Majlis ilmu, taman syurga, duduk kat situ. Istimewa juga kan. Saya tak pernah lagi jemput berceramah di padang futsal, di gelanggang futsal. Ustaz Azhar Idrus gelanggang futsal jalan, tapi di pasar malam dah pernah ceramah di pasar malam, forum dekat pasar malam. Orang lalu lalang duk tawar menawar lagi. Kita forum je lah, tak apalah, tak masuk 100% pun, 1% berjadi daripada langsung tak masuk, tuan-tuan, ya. Ini dia yang mana Rasulullah SAW bila dia tinggal kepada kita, tinggal dalam bentuk kepimpinan melalui teladan, contoh yang ditunjuk pada kita. Saya baru terbaca satu hadis lah, satu athar. Athar ni daripada kata-kata sahabat. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia mengajar para tabi'in tentang solat. Untuk pengetahuan muslimin dan muslimat sekalian, mengajar solat ini, tata cara solat yang betul mengikut solat Nabi sallallahu alaihi wasallam, merupakan keutamaan para sahabat. Diwarisi pula kepada para tabi'in, diwarisi lagi kepada para tabi'in. Sehingga kan
orang yang paling betul solatnya dengan solat mengikut Rasulullah SAW seperti dalam kitab-kitab hadis dan sebagainya, maka orang inilah yang akan dianggap sebagai pakar rujuk, orang yang menjadi rujukan. Kita pada hari ini tak anggap benda ni sebagai perkara yang penting. Sepatutnya ini satu kepentingan, satu hambatan untuk kita bahawa mencari solat yang paling betul dengan solat Rasulullah SAW. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Jadi tuan-tuan, sampailah satu ketika Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri adalah dalam kalangan sahabat muda Rasulullah SAW. Ya? Ketika Rasulullah wafat, umur Abu Sa'id mungkin baru mencecah 20 tahun. Ya? Ini memang antara sahabat muda. Jadi dia mengajar, dikatakan ada tabi'in tanya dia, bagaimana bacaan Rasulullah ketika solat zuhur dan asar? Ya? Bagaimana bacaan Rasulullah ketika solat zuhur dan asar? Soalan mudah. Kalau kita jawab boleh tak bunyi suara, baca perlahan-lahan. Tapi Abu Sa'id Al-Khudri dijawab detail. Rasulullah SAW membaca bacaan solat ketika zuhur dan asar dengan tidak membunyi suara, tetapi menggerakkan mulutnya, menggerakkan mulut. Bukan bibir, mulut. Makna gerak ni habis hang. Heranlah para tabi'in, tanya dia balik, bagaimana tuan mengetahui Rasulullah menggerak-gerakkan mulutnya? Maka kata Abu Sa'id, aku terperasan ketika solat janggut Rasulullah bergerak-gerak. Bayangkan, dia perhati habis para sahabat ni, ya? Ini kepimpinan Rasulullah SAW ini diperhatikan walau sekadar gerakkan mulut. Dan memang betul, kalau kita hanya sekadar menggerakkan bibir, tak masuk makhraj, tuan-tuan. Jadi macam-macam mana pun kita mesti baca. Kalaulah jahar, Bismillahirrahmanirrahim, kan, bergerak habis dagu-dagu ni lah. Janggut-janggut pun bergerak lah. Tapi janggut saya kalau tengok ke belakang tak nampak lah, sebab ni je kan. Janggut Rasulullah itu dia sekepal tangan. Ni janggut Rasulullah, ya. Jadi cara Rasulullah andam janggut dia mudah je. Yang lebih daripada ni digunting. Digunting. Inilah kalau nak tahu janggut Rasulullah panjang mana. Sampai ke perut tu bukan tu. Ada orang mimpi Rasulullah mari kat dia, janggut sampai ke perut, kata dia. Aish. Dan lepas tu ada orang pula kata, ini Rasulullah, bagi salam kat dia. Yang hamba Allah yang body sendiri tu, yang kata janggut kat perut, ada bercakap? Dia diam. Tu syaitan namanya. Ya. Kalau tengok dalam kitab Syama'il Muhammadiyah bab 56. Bab 56, bab mimpi bertemu Rasulullah. Lembaga lah, kita panggil lembaga, ya, ataupun sosok tubuh lah yang datang menemui kita itu mesti mengaku ana Rasulullah, aku Nabi Muhammad, baru betul itu Nabi Muhammad. Kalau dia mari diam janggut dekat pusat, ya, dengar suara-suara je, bagi salam cepat, dia ni Rasulullah, bagi salam cepat, dia Rasulullah. Yang kawan yang dikata Rasulullah tu diam, tak kata apa. Itu masih lagi syaitan. Ya, masih lagi syaitan, sebab dia tak mengaku sendiri. Dia mengaku je hancur. Mengaku je hancur. Itu dia. Jadi tuan-tuan, Rasulullah SAW ini ketika solat zuhur dan asar membaca dengan tak keluar suara, tapi dia punya makhrajnya keluar semua, gerakkan semua. Maknanya contoh kan, bergerak kan. Jadi hari ni kena ubah. Hari ni kena ubah, tuan-tuan, ya. Jangan sekadar bibir tu tak bergerak, hidung bergerak. Ya. Jadi itu bukan bacaan Rasulullah ketika salat. Itu antara contoh para sahabat menjadikan Rasulullah tu model. Ada satu ketika masih bab salat, sebab saya banyak buat kaji bab salat Rasulullah ni, jumpa ditanya oleh para sahabat berkenaan dengan bagaimana kaki Nabi ketika tawarruk, ketika duduk tahiyat, macam mana. Maka dirujuk kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kata apa? Semua jari kakinya menghala ke arah kiblat. Semua jari kakinya tu menghala ke arah kiblat, dilenturkan. Dan kata sahabat-sahabat lain yang melihat cara Ibnu Abbas ni semayang, dia kata begitulah kaki Ibnu Abbas seperti mana kaki Rasulullah ketika mana dia solat. Mana tak adalah sampai ke kan, setengah tu jari ni hanya mencecah, tak dilenturkan. Ibnu Abbas dilenturkan habis. Kerana apa? Kerana Rasulullah melenturkan semua jari kakinya, sehingga semua 10 jari kaki tadi menghala ke arah kiblat.
Jadi kena cuba-cuba buat tuan-tuan, terutama yang muda-muda, adik-adik kita ni ya. Jangan semayang malah-malah, tak boleh ya. Buat sempurna mungkin. Sebab itulah cara solat Rasulullah. Lenturkan jari kaki, maknanya perut jari ni rapat ke lantai. Ya. Dan Ibnu Abbas adalah antara orang yang paling tepat mengikut cara Rasulullah SAW solat. Itulah berkenaan dengan kepimpinan yang diterima sepenuh jiwa raga. Ada lagi beberapa bukti tambahan Rasulullah ini kepimpinan yang diterima sepenuh jiwa raga. Rasulullah menegah kita minum ataupun makan sambil bersandar. Ya, contoh, ini dia. Ini ditegah oleh Rasulullah. Amma ana fala aqulu muttaqian, kata Rasulullah. Aku tidak akan minum ataupun makan sambil bersandar. Jadi kita punya badan ini mesti tegak. Duduk, tapi daripada paras punggung ke bahu tegak ketika menelan makanan. Bukan suruh berdiri, duduk tegak. Ya? Macam mana duduk tegak? Itu dia. Tetapi kata Jabir bin Samurah, Rasulullah pernah minum sambil bersandar akibat tubuhnya terlalu lemah kerana terlalu lapar. Jadi ketika lapar sangat-sangat, adalah orang bagi air dekat dia, dia pun minumlah sambil bersandar. Itu pun kerana tubuhnya terlalu lemah. Saya cari hadis ni berlaku dekat mana? Berlaku masa peperangan Ahzab. Dalam peperangan Ahzab, mula menggali parit daripada pertengahan bulan Syaban sampai komplit habis bulan Ramadan, sampai masuk raya pun dekat parit. Ya, raya pun dekat parit tu lah. Sampailah pertengahan Syawal, parit itu baru-baru siap, datanglah gerombolan Quraisy seramai 10,000 orang. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam menggali parit tu tadi, makanan dicatu sebab bekalan nak berperang tak tahu bila. Rasulullah ikut berlapar bersama-sama para sahabat. Ya, Rasulullah membuka bajunya, makna dia dengan tidak berbaju ketika mana menggali parit seperti mana para sahabat yang lain. Dan bila dia buka baju, maka kelihatanlah di bengkungnya yang sudah diikat kemas itu ada beberapa butir batu pula yang diselip di celah-celah bengkung itu, semata-mata nak tahan lapar. Jadi sebab itulah Rasulullah SAW seringkali menjadi motivasi kepada para umat dia, para sahabat dia, kerana mereka melihat bagaimana Rasulullah sendiri berkorban seperti mana orang lain. Tidaklah kata Rasulullah ni berjalan ke atas birai parit tu je kan, ni gali biar dalam sikit, ni hak sana tu biar lebar sikit. Tak ada. Rasulullah sendiri memegang cangkul, dia turun menggali parit. Inilah menyebabkan kepimpinan Rasulullah itu tadi diterima dengan sepenuh jiwa raga. Kemudian habislah dua faktor. Faktor ketiga, asy'ur bil mas'uliyah, ataupun perasaan bertanggungjawab. Ya, ini faktor ketiga, inilah yang kita lihat bagaimana para sahabat, mereka bila memeluk Islam, dia tidak warak seorang-seorang. Ya, dia tidak warak seorang-seorang. Sebaliknya dia pergi memanggil orang lain pula untuk memeluk Islam bersama. Ini ternyata dalam sejarah hidup Abu Bakar As-Siddiq. Dialah yang membebaskan Bilal bin Rabah, dialah yang membebaskan Khabbab bin Arti, dialah yang membebaskan Ammar bin Yasir, dialah juga yang banyak para sahabat yang daripada kalangan hamba. Abu Bakar menghabiskan duit sendiri untuk membebaskan, memerdekakan mereka. Apa sebab? Sebabnya merasa bertanggungjawab untuk mengembangkan syiar Islam tadi. Jadi kita pada hari ini kena ada asy'ur bil mas'uliyah, bertanggungjawab untuk mengembangkan Islam. Jangan kita anggap cukuplah aku jaga diri aku, anak bini aku cukuplah. Bahkan kadang-kadang anak bini pun dia yengkis lagi. Tapi dia ni bukan main dah duk mari ke masjid, tuan-tuan. Ini asy'ur bil mas'uliyah, inilah yang memotivasikan para sahabat menjadi awliya'u ba'duhum ba'da. Mereka ini wali, penolong ke atas sesatu sama lain. Ini faktor ketiga. Baik, pagi ni kita tengok faktor berikut ni. Faktor keimanan terhadap hari akhirat. Inilah antara faktor yang menguatkan perasaan tanggungjawab tersebut. Para sahabat sangat yakin bahawa mereka akan dibangkitkan untuk menghadap Tuhan semesta alam. Mereka akan dihisap atas segala amalan yang ada, yang halus dan yang nyata, atau yang besar atau yang kecil. Kesudahannya hanyalah sama ada mendapat kenikmatan yang berkekalan atau azab yang berkekalan di dalam neraka. Cerita pasal hari akhirat ini
adalah cerita yang mesti kita kembangkan dari semasa ke semasa. Selalu. Kalau kita lihat dalam surah Luqman, tuan-tuan, ayat yang cerita pasal Luqman tu hanya 7 ayat. 7. Daripada ayat 12 sampai ayat 19. Tetapi surah itu dinamakan Luqman, diangkat nama Luqman itu menjadi nama surah. Dan menariknya tuan-tuan, bila kita baca kupasan daripada para ulama, kenapa Allah highlightkan, Allah sebut juga cerita pasal ibu Nabi Musa. Ibu Nabi Musa menyelamatkan Nabi Musa sampai ke tahap tak tahu nak simpan di mana. Dia masuklah di bawah dapur kayu dia, dan senyaplah Nabi Musa dekat situ. Kemudian dia hanyutkan pula Nabi Musa. Hanyutkan Nabi Musa semata-mata nak menyelamatkan Nabi Musa ni daripada Firaun, ya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tak angkat nama Yukabid ke, ya, disebut dalam sirah nama ibu Nabi Musa Yukabid, nama Bani Israel. Tak sudah ambil lah, lama ada lepas ni yang letak nama anak dia ke cucu dia ke Siti Nur Yukabid, tak payah. Sebab ini nama Israel, Bani Israel, ya. Jadi kita ni hak moleknya ambil nama-nama yang telah Nabi tinggalkan kepada para sahabat, ya. Fatimah ke, Juwairiyah ke, kan, nama Nabi yang Nabi letak ni. Salah seorang isteri Nabi yang bernama Maimunah, nama asal dia adalah Burrah ni makna biji. Biji maknanya biji lah, biji buah, kan. Jadi Burrah pun maksud baik, tapi Rasulullah tukar jadi Maimunah. Sebab Maimunah ni bermaksud orang yang rindu kepada sesuatu, kepada Allah lah. Sebab Burrah ni datang jumpa Nabi, memang dia kata lama dah dia rindu nak meluk Islam, sehinggalah dia ada peluang, dia pun minta Rasulullah kahwini dia, ya. Jadi Rasulullah kata, bermula hari ni nama kamu adalah Maimunah, bukan lagi Burrah, ya. Jadi kalau sebut Burrah tu nanti orang akan kaitkan dengan biji apa tak tahu, kan. Jadi nama-nama macam tu kita ambil letak pada nama anak kita, tak payahlah, ya. Kita ambil nama-nama yang pelik-pelik. Setengah orang ni berlumba-lumba nak supaya nama tu tak ada lagi dekat orang lain, biar dia yang pertama. Jadi Ustaz Zamri sebut nama mak Nabi Musa Yukabid, dia pun bolehlah, Siti Nur Yukabid ke apa dah, Nurul Yukabid ke, jangan, ya. Yang afdalnya kita ambil nama-nama yang Nabi tinggalkan, dan nama-nama yang ada kaitan dengan ibadah kita. Apa dia? Bahasa Arab lah, nama-nama Arab lah, jangan ambil nama Bani Israel pula, kan. Itu dia. Jadi Allah tak angkat nama Yukabid menjadi nama surah, tak ada. Tapi Luqman Allah angkat jadi nama surah. Cerita dia Allah highlightkan, besar-besaran highlight cerita pasal Luqman. Sebab apa, tuan-tuan? Nak tunjuk kepada kita, khasnya kepada ayah-ayah yang ada depan saya ni, bapa-bapa yang ada depan saya ni, termasuk saya sendiri. Surah Luqman, ayat tentang Luqman adalah ayat tarbiyah, teknik tarbiyah. Jadi tugas tarbiyah kepada anak-anak ini adalah tugas bapa, bukannya tugas ibu. Ibu tu nombor 2 dah. Jadi jangan kita pada hari ni, khasnya bapa-bapa sekalian, ya, yang sezaman seangkatan dengan saya ini, jangan kita letak tugas kita cari makan, cari rezeki. Tarbiyah, mengaji ke apa, itu ibu punya pasal. Ibu duduk kat rumah jaga anak, tak kena. Sebab Allah dah highlightkan apa dia? Luqman. Ya, apa ni? Wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya anishkur lillah. Dia start daripada situ. Ya, ingatlah wa iz qala, ya. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, dan dia menasihati anaknya, ya, hendaklah kamu syukur pada Allah. Luqman ada 14 prinsip ataupun 14 aspek pendidikan Islam yang terkandung dalam 7 ayat surah Luqman itu, daripada ayat 12 sampai ayat 19. 14. Balik ni cari, buat homework sikit, tulis apa yang Luqman ajar pada anak dia. Jadi daripada 14 tu, cuba kita tick, buat satu macam kita panggil apa, checklist. Dalam masa hari ni dah berapa yang aku ajar pada anak aku daripada 14 ni. Dan 14 ni memang inilah yang Allah Ta'ala suruh kita ajar kepada anak-anak kita. Yang 14. Kalau rasa tak larat 14 tu, tak sempat sebab banyak kerja,
amanah kat isteri ni, yang tengok yang apa ni, ataupun mama ke, mami ke, umi ke, ya tak kira lah. Mami tolong sambung kerja papi, kata papi. Mana tak daripada mana pula daddy kan, daddy tu boleh tahan jangan, ni papi sekarang, ish kan. Jadi tolong sambung kerja Abi. Ni Abi baru sempat beritahu 7 hari ni, lagi 7 ni Abi tak sempat. Kalau Abi okey lah kan. Jadi Umi tolong sambung, itu kan menarik tu ya. Jadi antaranya yang saya nak highlight kat sini, daripada 14 prinsip pendidikan Islam Luqmanul Hakim, salah satunya ialah apa dia? Wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum, ya. Allah sebut di situ, ikutlah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Kita kena ajar pada anak-anak kita berkawan dengan orang-orang yang kembali kepada Allah, orang-orang masjid, orang yang selalu sembahyang, orang yang selalu cakap tentang Quran, orang yang selalu baca Quran. Dan ingatlah, summa ilayya marji'ukum, dan ingatlah kata Allah, akulah tempat kembali kamu. Maknanya dua prinsip kat situ, berkawan dengan orang-orang yang kembali kepada Allah, dan peringatkan tempat kembali kita, iaitu hari kiamat, hari akhirat. Kena yakinkan, jangan beri peranan cerita pasal hari akhirat, hari kiamat ini kepada filem-filem Hollywood. Mari macam-macam ya, The Day After Day lah apa kan, kemudian apa, Armageddon lah kan, Armageddon, itu semua cerita-cerita gambaran tentang bila nak berlaku kiamat. Tapi versi barat, Armageddon ni asalnya daripada perkataan Armagedun. Memang wujud dalam Islam pun, Armagedun. Tempat itulah dikatakan akan timbul, akan adanya Manaratul Bayda, menara putih, tempat turunnya Nabi Isa. Tapi sempat dapat ke Bruce Willis dah jadi hero Armageddon, ya dah. Tuan-tuan, tahun masa saya duduk di Mesir lagi filem tu. Dan selepas keluar Armageddon tu, tiba-tiba kita buat satu muzakarah mengkaji berkenaan dengan Armagedun. Rupa-rupanya dah lama ada dalam Islam berkenaan dengan Armagedun, yang dipercayai suatu tempat, suatu perkampungan di Syria, dan disitulah akan beradanya Manaratul Bayda ataupun menara putih yang Nabi Isa akan turun kat situ. Jadi tuan-tuan, jangan sempat bagi kepada Hollywood ke Bollywood ke apa ke, biar kita menceritakan hari akhirat ini kepada anak-anak kita. Dan cerita pada hari akhirat inilah yang menyebabkan para sahabat yakin bahawa barang siapa yang berbuat baik akan mendapat balasan baik, barang siapa yang tidak buat baik akan mendapat balasan yang buruk. Dan Rasulullah SAW bercerita tentang hari akhirat ini, tentang syurga neraka ni, dalam pelbagai gaya. Dalam pelbagai gaya. Ada gaya yang Rasulullah tegas, ada gaya Rasulullah bersahaja, dan ada juga gaya dia ketawa. Macam mana ya? Cerita pasal hari akhirat tapi dalam keadaan ketawa. Inilah Rasulullah SAW. Ketawa pun cerita pasal kiamat. Saya nak bawa dua hadis. Satu hadis, dan kedua-dua hadis ni ada dalam kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Tuan-tuan boleh tengok dalam bab Rasulullah ketawa. Ya. Satu hadis tu Rasulullah SAW cerita, aku kenal siapa umatku yang terakhir keluar dari neraka. Dia keluar dari neraka dengan merangkak kerana terlalu sakitnya badannya. Aku kenal umatku. Moga-moga bukan kita. Bukan kitalah umat Rasulullah yang Rasulullah tahu orang terakhir keluar dari neraka. Yang mana bila dia keluar daripada neraka tu, itu neraka pun tertutuplah buat selama-lamanya. Tak ada orang keluar lagi dalam tu. Kekallah neraka itu dan anggota-anggota di dalamnya, ya, tidak ada orang keluar lagi. Dan merangkaklah hamba Allah ni pergi ke syurga. Sampai di syurga dia pun berdiri. Boleh berdirilah. Pintu syurga pun terbuka. Dan bila dia tengok syurga, terduduk semula dia. Terduduk balik. Pasal apa? Pasal tengok hebatnya syurga, indahnya syurga. Terkejut siapa terduduk. Sebab lamanya dia duduk dalam neraka. Dan kemudian dia pun masuklah ke dalam syurga. Pintu syurga pun tertutuplah buat selama-lamanya, kerana tak ada lagi orang yang masuk selepas dia masuk. Jadi kekallah neraka dengan ahlinya, syurga dengan ahlinya. Dan ketika menceritakan ini, Rasulullah ketawa sehingga ternampak gigi geraham baginda. Ketawa tu lucu sebab tengok kepada umat dia ni yang bila dibebaskan daripada neraka, pergi tengok syurga, terduduk sekali lagi, terkejut, tak sangka macam ni rupanya syurga. Itu satu hadis, ya. Hadis yang kedua, Rasulullah kata apa?
Ini saya permudahkan dalam bahasa kita. Saya tak baca matan lah, ya. Ketika di akhirat nanti ada dalam kalangan umatku yang Allah Subhanahu Wa Taala sengaja tutup sebahagian daripada riwayat hidup dia. Dia katalah hidupnya umur 60 tahun, wafatnya masa umur 60 tahun. Jadi memang mengikut sepatutnya di layar besar kita nanti, daripada mula lahir sampailah masuk liang lahat ditayang, ataupun mula sampai hembus nafas terakhir ditayang satu persatu. Ini buat apa. Masa tu tak ada lagi peluang untuk berbohong, kerana alat ataupun anggota kita yang paling sulit sekalipun bercakap juga pada masa tu. Ya, bukan bibir mulut saja bercakap. Jadi katalah keluar di situ, na'udzubillah, keluar berzina, mulut pasti akan kata bukan, seperti saya, macam saya, tapi bukan saya. Itu mulut punya percakapan, betul tak? Tak sempat mulut bercakap, kemaluan sudah mengata, betul lah, saya lah tu. Di akhirat nanti tak ada peluang, semua alat bercakap, semua anggota badan bercakap. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala pilih dalam kalangan hamba-hamba Nabi ini, umat Nabi Muhammad SAW ini, Allah buka separuh je. Katalah daripada 60 tahun hidup, Allah buka 20 tahun je, yang lagi 40 Allah dah sapu awal-awal lagi dah. Jadi buka separuh je, ataupun suku 1/3 je buka, sebahagian, Nabi kata sebahagian. Jadi buka tu semuanya dibicara ampun. Jadi setakat 20 tahun, maka Allah pun firman kepada hamba dia ni, udkhulil jannah, pergi masuk syurga, cukup masuk syurga. Tetapi hamba Allah yang berada di hari akhirat ni dah dengar, dah masuklah syurga, masih ketakutan dia tu tak hilang, tuan-tuan, sampai dia kata pula kepada Allah, banyak lagi hak tak buka tu, baru separuh buka. Tak berganjak sebab terlalu takut, tuan-tuan. Sedangkan barulah malaikat tarik dia masuk syurga, barulah dia sedar dia masuk syurga. Sekali lagi Rasulullah pun tergelak, nampak gigi gerham. Ya, pasal geli hati tengok gelagat umat dia yang di hari akhirat nanti luruh bendul macam tu, tapi yang penting dapat masuk syurga. Jadi Rasulullah setiap kali cerita pasal umat dia masuk syurga akan tersenyum dan ketawa, tuan-tuan. Ini ada dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Jadi cerita-cerita macam ni kita kena cerita kepada anak-anak kita, kena bagi keyakinan bahawa hari ni kalau kita tak nampak apa yang kita buat, percayalah sebenarnya ada balasan untuk kita buat. Baik, ada seorang penulis tafsir, yang mana tafsir ini selalu dirujuk juga oleh Al-Fadhil Dr. Zul kita, tafsir Auza'i. Imam Auza'i ketika dia masih menulis tafsirnya, dia telah balik dari satu musafir. Oleh kerana terlalu mengantuk, maka dia pun hampa tempat tidur. Mudahnya masa tu, ya, tidur, tiba-tiba pada malam tu dia terdengar daripada tanah tempat dia letak telinga, letak badan itu, ada orang bercakap-cakap. Dia pun tersedar, tengok, rupanya aku tertidur di kubur. Dia tak tahu pun dia tidur di kubur. Kan, sebab kubur orang Arab ni bukan macam kubur kita. Kubur kita dah nampak, dah terceracok semua kan, batu nisan dengan binaan. Arab ni dengan batu besar-besar kepala lutut kita je yang menjadi tanda. Maka dia pun bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta Allah buka hijab, nak tengok siapa yang bercakap-cakap dalam kubur ni. Bukalah, Allah buka hijab, ya, tak perlu terbelah kubur, tak payah kan. Allah buka hijab, nampaklah. Maka mereka duduk dalam keadaan yang senang lenang, alam barzakh, bukan alam akhirat lagi, alam barzakh. Ya, duduk dalam keadaan senang lenang, duduk dalam keadaan bergembira, bercakap-cakap dengan penuh gembira. Maka berlakulah dialog antara Imam Auza'i dengan ahlul barzakh. Antara soalan yang Imam Auza'i tanya, apa beza antara alam fana dengan alam barzakh? Maka jawabnya ahlul barzakh, dia kata banyak, jauh beza. Masa di alam fana, kita buatlah baik ke jahat ke, tak nampak balasan. Ya. Tapi bila masuk alam barzakh, semua perbuatan sekecil mana pun ada tercatat pahala. Tetapi di alam barzakh kita tak ada peluang dah nak tambah ataupun nak kurangkan, tak ada. Yang itu yang dapat, yang itulah yang akan kita makan sampai bila-bila. Ya. Tetapi di alam fana, tanpa kita sedari, kita berpeluang menambah kebaikan sebanyak mana yang kita boleh buat. Maka kata Imam Auza'i,
dalam soalan berikutnya, wahai ahlul barzakh, cuba cerita apakah amalan yang paling kecil, yang paling mudah dalam kehidupan kita ni di alam fana, mengikut pengalaman kamu lah, sebab kamu dah tengok semua balasan tu, tapi balasannya cukup besar. Apa dia? Auza'i nak tanya. Ini adalah hijab ataupun kasyaf orang-orang yang penulis tafsir, bukan sembarangan orang ni, ya. Bukan jenis tidur tak sembahyang subuh bangun-bangun duk cerita, bukan. Itu tak boleh pakai. Ini ada seorang penulis tafsir, ahli tafsir. Jadi jawabnya ahli barzakh, dan jawapan ahli barzakh ni bertepatan dengan hadis Nabi, yang mana Nabi peringatkan kepada kita berkenaan dengan bangkit malam hari ni. Ada hadis tu, kata dia, andai kata kamu tertidur pada malam hari, apabila tertidur dan terbangun untuk suatu hajat, mungkin hajat dia nak pergi buang air, katakan dia tadi habis belah tembikai, dia makan dia sebelum tidur kan, tidur malam tu jaga, mesti akan terbangun, betul tak? Jadi terbangkit pada malam hari, lalu dia pun menyelesaikan hajatnya dan berwuduk serta mendirikan 2 rakaat salat tahajud, lalu dia tidur semula sampailah ke subuhnya, maka pahalanya satu alam ni nak balas tak cukup, katanya ahlul barzakh. Ya. Jadi tuan-tuan bayangkan, dan ini memang hadis ni pun cerita ni pun bertepatan dengan hadis Nabi SAW, bahawa 2 rakaat solat itu memang balasannya itu hanya Allah saja yang tahu. Mana satu alam nak balas, bukan satu dunia, satu alam, mana termasuk langit dan bumi sekali tak cukup nak balas, ya. Jadi inilah dia tuan-tuan, kepercayaan kepada hari akhirat. Jadi kalau orang tak percaya pada hari akhirat, masya-Allah, ya, jenuh dalam Facebook saya, dalam email saya, entah daripada mana, mungkin mereka dapat trace lah, ya, siapa-siapa dan sebagainya, banyak etis ni, ya. Saya tak tahulah, tak dapat nak trace juga etis tu Malaysia ke ataupun luar, sebab dia selalu bertanya dalam bahasa Inggeris, dan kita pun nama pun samaran. Etis-etis yang bertanya kepada kita berkenaan dengan kematian dan hari akhirat dan sebagainya, dan mereka ini, yalah, dah mereka tanya, kita tak boleh nak kata menyampah, tak boleh, kena jawab, sebab itu dakwah. Tapi kadang-kadang bila kita dah tulis, dia reply balik kepada kita, kita rasa frust, kita rasa macam tak ada guna aku duk berhujah, bukannya lancar sangat bahasa Inggeris, buka kamuh juga kan, berjam nak habiskan dia punya jawapan, tapi dia balas balik, dia perli balik dan sebagainya, tak percaya pada hari akhirat. Kalau orang yang tak percaya pada hari akhirat ini tuan-tuan, kita dakwahlah apa pun, ya, maka mereka tak terima. Jadi para sahabat, mereka ni kukuh jiwa tentang hari akhirat. Sumayyah sanggup mati disula tanpa sepatah pun terkeluar dia punya perkataan nak murtad, sebab dia yakin di akhirat nanti balasan baik untuk dia. Suami dia Yasir, syahid yang pertama, Sumayyah syahidah yang pertama, Yasir syahid yang pertama pun macam tu juga tuan-tuan, ya. Inilah kepercayaan kepada hari akhirat. Baik, faktor kelima, Al-Quran. Pada saat-saat yang genting dan mencemaskan ini, maka turunlah beberapa surah dan ayat yang menerangkan hujah dan petunjuk tentang prinsip-prinsip Islam, di mana dakwah Islam itu adalah berpaksikan kepadanya dengan pendekatan-pendekatan yang menimbulkan kekukuhan iman dan menawan perasaan. Surah dan ayat yang turun ini membimbing orang-orang Islam memahami asas-asas takdir Allah, di mana bertitik tolak daripada takdir-takdir yang ditentukan itulah akan dilahirkan masyarakat manusia yang agung dan hebat di dunia ini, iaitu masyarakat Islam. Ayat-ayat itu menggamit perasaan orang-orang Islam dan kecenderungan mereka supaya tabah dan sabar. Ayat-ayat itu disertai dengan berbagai contoh dan tamsilan. Ia menerangkan kepada mereka hikmah-hikmah di sebalik kesusahan yang mereka hadapi. Setiap kali mereka dilanda dengan ancaman, turun ayat Al-Quran. Jadi kita pada hari ini tak akan turun ayat, ya. Berlakulah apa-apa kekacauan sekalipun, tak akan turun ayat. Sebab apa tak turun? Sebab ayat dah komplit, dah selesai dah. 6,236 ayat dah selesai dah. Apa peranan kita pada hari ini? Kembangkan suatu ilmu yang namanya ilmu asbabun nuzul. Asbabun nuzul, iaitu cerita pengkisahan di sekitar turunnya sesuatu ayat. Pada hari ini orang tak berapa nak ambil cakna berkenaan dengan ilmu asbabun nuzul. Kalau hadis dia panggil asbabul wurud, iaitu sebab-sebab kenapa Rasulullah sebut hadis tu.
ataupun cerita di sekitar hadis itu tadi. Macam contoh cerita saya pasal Nabi pernah minum sambil bersandar kerana terlalu lembek, terlalu letih. Jadi saya cari di mana berlakunya hadis tu. Berlakunya dalam perang Ahzab. Itu asbabul wurud dia panggil. Jadi kalau ayat Al-Quran pula, dia ada asbabun nuzul. Dan ilmu asbabun nuzul ini membuka mata kita, memahami, oh macam ni ayat ni diturunkan, macam ni kisahnya, kan? Dan yang menariknya ayat Al-Quran itu sudah komplit dikalamkan Allah sebelum diturunkan kepada Nabi Muhammad. Bukan kata tengok Abu Jahal pukul Nabi, barulah Allah pun kata begini-begini, kan? Dalam suratul Hujurat sebagai contohnya, bila dengar orang-orang Badui memekik memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam di balik pintu rumah Nabi, sehingga kan Nabi terkejut. Dan bila Nabi terkejut, Nabi sedang berehat pada masa itu kebetulannya. Nabi terkejut. Bila Nabi terkejut, tapi Nabi tak dapat nak tunjuk muka keterkejutan dia tu. Kalau kita lah tuan-tuan duduk tidur petang macam Nabi tidur masa tu, masa turunnya suratul Hujurat, ceritanya orang Badui mari jumpa Nabi nak tanya masalah. Nak tanya, mana mereka ni orang Islam dah lah, sahabat lah maknanya. Mari tanya lepas zuhur ni tanya orang berehat. Tanya orang berehat. Kita pun duduk berehat juga dah. Habis main zuhur tu, lepas makan nasi tu kan, pukul 2, pukul 5 baru bangun 3 jam. Complete tu. Tapi sebenarnya Nabi tidaklah sampai begitu, tapi time untuk dia berehat tidur sekejap memang time itulah. Sampailah gerombolan Badui, dia tanya, Nabi mana? Nabi sedang berehat, kata sahabat-sahabat dia. Di mana? Itulah rumah-rumah dia di sekitar masjid tu. Di luar masjid tu rumah-rumah Nabi kan. Kubur Nabi sekarang ni rumah Nabi, rumah Aisyah. Pergilah kat situ. Rumah mana satu? Manalah kami tahu giliran Nabi duduk mana kan. Nabi kan ada 9 isteri pada satu masa. Duduk pintu mana tak tahu. Pergilah kat situ. Si Badui ni pergi. Ya Rasulullah, dia mekik. Terkejut Nabi. Dia tak tahu kat pintu mana. Dia pun mekik. Senang umum. Mana-mana dengar sudahlah, bangunlah. Terkejutlah Nabi. Dan terkejut Nabi tu memang terkejut yang amat sangat. Tapi Nabi jaga air muka dia supaya dia tidak menampakkan keterkejutan itu. Kalau kita lah tuan-tuan buka pintu, nak apa? Tanya balik lah. Bahasa baik semua duk mekik tanya orang rehat ni. Nabi tidak tuan-tuan. Dia tetap tunjuk muka manis, tapi hati dia memang terkejut. Turun ayat daripada suratul Hujurat itu, la tarfa'u sautakum fawqa sautin nabi. La tarfa'u sautakum fawqa sautin nabi. Jangan angkat suara kamu lebih tinggi pada suara Nabi. Itu disiplin bila bercakap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan ya. Dan dalam masa yang sama juga ayat ini menunjukkan kita pada hari ini bila nak bercakap pasal Nabi, biarlah kita bercakap dalam suasana yang begitu sopan, yang begitu berjaga-jaga. Jangan jadi kisah Nabi ni, ini satu trend yang tak baik pada hari ini. Ada buat lawak pula kisah Nabi. Jangan. Walaupun ada kisah Nabi yang memang Nabi ni melawak juga. Contohnya Nabi melawak orang buta tak masuk syurga, orang tua tak masuk syurga. Tapi lawak Nabi tak adalah sampai ke tahap nak ketawa, jadikan satu benda yang geli hati. Itu tidak bagus sebenarnya tuan-tuan ya. Kita kena jaga disiplin kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan setakat suara si Badui itu kepada Nabi saja. Itu asbabun nuzul panggilnya ya. Jadi pada hari ini kembangkan ilmu asbabun nuzul ini. Mungkin asbabun nuzul terpaksa kita asingkan daripada tafsir. Ilmu tafsir biarkan tafsir, sebab tak nak tergendala dengan hukum dan sebagainya. Tetapi ada satu part tafsir ni, maknanya kalau orang tanya pasal apa masjid salat tinggi ni contohnya kan, tafsir ada 2 kali seminggu, contohnya. Kita beritahu lah sebenarnya yang kedua tadi itu adalah sebab asbabun nuzul, yang mana kami nak fokus kepada sebab-sebab nuzul sesuatu ayat itu tadi untuk kami faham ya. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, contoh yang diberi dalam kitab Rahiqul Maktum ini adalah suratul Baqarah ayat 214. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Contoh pertama, adakah patut kamu menyangka bahawa kamu akan masuk syurga padahal belum sampai kepada kamu ujian dan cubaan
seperti yang telah berlaku kepada orang-orang yang terdahulu daripada kamu. Mereka telah ditimpa kepapaan, yakni kemusnahan harta benda dan serangan penyakit, serta digoncangkan oleh ancaman bahaya musuh, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman yang ada bersamanya, bilakah akan datangnya pertolongan Allah? Mata nasrullah, ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat, asalkan kamu bersabar dan berpegang teguh dengan agama Allah. Apa cerita ayat ini? Ayat ini apabila sahabat-sahabat Nabi Uthman bin Affan, Uthman bin Affan ini dibungkus dalam tikar daun kurma. Kalau kita sekarang tikar mengkuang lah, ya, lebih kurang lah tu, ya. Lalu diikat dan nak kata apa, ya, digantung dengan dia duduk dalam tu, dibakar pula di bawah, sehingga habis melecur belakang badan Uthman ni. Balik mengadu dekat isteri dia masa tu, Ruqayyah, mengadu pula dekat Khadijah pun tak boleh nak buat kata apa-apa. Masa tu Khadijah masih ada lagi. Ya Rasulullah, macam mana nak buat? Uthman ni jenis pemalu, dia tak kata apa, cuma balik minta perubat begitu saja. Tapi datang sahabat-sahabat lain, ya Rasulullah, mata nasrullah, bila datang pertolongan Allah? Kita ni benar, kenapa semakin kita kata benar, semakin mereka duk hentam kita, dan Allah nampak macam tak tolong kita. Bila dah sebut ayat itu, perkataan itu yang seakan-akan menggoncang akidah mereka, maka turun ayat ni. Apakah kamu menyangka, ya, bahawa kamu akan masuk syurga, sedangkan orang-orang sebelum kamu, ingat sikit, kaum Nabi Musa, kaum Nabi Yusuf, kaum semua tu, mereka diuji, ya, mereka diuji. Jadi kamu pada hari ini akan diuji juga seperti mana umat-umat Nabi-Nabi terdahulu diuji. Turun ayat ni, maka tenanglah hati para sahabat. Oh, Masya Allah, kita hari ini diuji dan untuk digandakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga bila? Sehingga bila datang gerombolan orang-orang Yahudi menghasut orang-orang musyrikin Quraisy ni, kalau kamu nak tahu Muhammad ni betul ke tidak Rasul, kamu pergi tanya 3 soalan. Dia ingatkan hebat sangat dah 3 soalan ini, ya, iaitu berkenaan dengan Zulqarnain, berkenaan dengan Musa dan Abdan Salihan, iaitu yang kita panggil Nabi Khidir tu, Nabi Khidir tu, dan juga berkenaan dengan Ashabul Kahfi. 3. Jadi Rasulullah SAW pun terimalah, saya rikahkan cerita tu, terimalah ayat berkenaan dengan 3 perkara ni. Bahkan Rasulullah bukan sahaja cerita pasal 3 perkara ni, Quran yang datang dalam suratul Kahfi itu detail, komplit menceritakan sebab musabab dan hujung jatuhnya kisah itu. Orang Yahudi dah tahu sebenarnya, tapi mereka tak tahu lebih daripada apa yang Allah Ta'ala cerita dalam suratul Kahfi. Dan Rasulullah SAW pun pada suatu malam mengumpulkan semua sahabatnya selepas turunnya peristiwa suratul Kahfi ni. Kumpul sahabat-sahabatnya, Rasulullah kata, bermula hari ini berhijrahlah pada mereka yang tidak ada pelindung di Mekah. Uthman, Ruqayyah, Ja'far bin Abi Talib, Ummu Habibah dan juga Abu Habibah. Ini anak Abu Sufyan. Anak Abu Sufyan dan menantu Abu Sufyan ini memang diseksa oleh Abu Sufyan sendiri. Ummu Habibah yang kemudiannya menjadi isteri Rasulullah juga, ya. Jadi berhijrahlah kamu semua, kata Nabi SAW. Siapa nak berhijrah? Kumpul-kumpul, ada 80 orang berhijrah. Hantarlah ke Habsyah. Hantar ke Habsyah, dan mereka ini tak balik-balik ke Mekah, sehinggalah Rasulullah pergi berhijrah ke Madinah. Mereka langsung pula ke Madinah. Mereka hanya balik semula ke Mekah pada tahun 8 Hijrah apabila Rasulullah membuka kota Mekah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, macam mana Rasulullah dapat idea tu, dapat ilham nak menghantar sahabat-sahabat berhijrah? Kerana adanya kisah dalam suratul Kahfi itu, kisah Ashabul Kahfi, yang mana mereka ini berhijrah daripada tempat mereka semata-mata untuk menyelamatkan iman mereka, dalam keadaan yang kita panggil apa, istilah kita sekarang ni, underdog, tertekan, ya tak? Berhijrah. Adanya sebabnya, asbabun nuzulnya daripada ayat itu. Indahnya ayat-ayat suci Al-Quranul Karim ni. Contoh berikutnya suratul Ankabut ayat 1 hingga 3. Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun
walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu walaya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim. Patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata kami beriman, sedang mereka tidak diuji dengan sesuatu cubaan, dan demi sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang terdahulu daripada mereka dengan ujian-ujian yang sedemikian. Nyata apa yang diketahui Allah tentang orang-orang yang sebenar-benarnya beriman, dan nyata pula apa yang diketahuinya tentang orang-orang yang berdusta. Jadi rupa-rupanya Allah Ta'ala beritahu, aku biarkan kamu diuji, kamu dihentam, diazab, diseksa oleh orang-orang musyrikin itu untuk membongkar isi hati dalam. Jadi ayat ni Allah sebut ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah kamu akan dibiarkan, kamu mengira kamu akan dibiarkan selamatlah apabila mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Kan? Selamatlah, aku pun jagalah kamu. Sebenarnya dalam hati kamu tak ada siapa yang tahu. Jadi bila diuji, maka Allah pun mengetahuilah siapakah yang sadaqu dan siapakah yang kazzabu, yang berbohong. Jadi kalau orang tak tahan diuji, terus murtadlah mereka. Bahkan diuji dengan minda sekalipun. Ketika turun Isra wal Mi'raj, Nabi bercerita pasal Isra wal Mi'raj. Okey, itu tak sakit tuan-tuan, tak ada kena ke tubuh badan, tapi kena ke minda. Duk fikir, macam mana Nabi ni, Rasulullah ni, dia dah masuk Islam kan, ni yang berfikir ni dah masuk Islam, tapi dia ni sembunyi-sembunyi, takut-takut nak zahir. Jadi bila Rasulullah cerita, macam mana Rasulullah ni, kita pergi ke Baitul Maqdis pun sebulan, dia boleh pergi sekelip mata, panjat langit pula, turun langit, balik semula ke Mekah, sebelum syuruk dah sampai, tak sampai syuruk dah sampai lah. Macam mana ni? Dia tekanan kepada minda. Akhirnya mereka kata, sudahlah, gila lah ni cerita ni. Tak? Yang lain-lain kita boleh dengar lagi, tapi yang ini dah mengarut dalam cerita gila ni. Murtad. Tuan-tuan. Jadi ujian-ujian ini sebenarnya bukan saja datang melalui jasad ataupun jasmani, tapi datang juga melalui minda. Saya pernah tanya Dr. Zul satu ketika, lama dah ya, ingat dalam 10 tahun dulu lah. Bila saya baca azab ke atas kaum Nabi Lut, kita tahu. Azab ke atas kaum Nabi Nuh tahu. Nabi Musa pun kita tahu. Nabi Syuaib dan Nabi Soleh, Ad dan Samud, jelas. Kan? Azab dia petir sehingga menyebabkan pecah urat saraf mereka. Mati menggeletaklah apa ni kaum Ad dan Samud. Tapi azab ke atas kaum Babil ataupun Babylon, kaum Nabi Ibrahim, apa azab ke atas dia? Maka Dr. Zul memberi jawapan yang saya cukup terkejut lah, sebab tak jumpa tempat lain. Rasulullah jumpa, Rasulullah pula, Nabi Dr. Zul jumpa. Apa dia? Azab ke atas kaum Nabi Ibrahim ialah bingung, mental block, bingung, habis, hancurlah tamadun orang-orang yang mental block ni tadi. Bayangkan dia, azab juga atau. Jadi bila dia bakar Nabi Ibrahim tak hancur sikit pun, ya. Baju Nabi Ibrahim pun tak hancur. Nabi Ibrahim ditemui dalam keadaan setelah semua jadi abu, ya. Api yang nak bakar Nabi Ibrahim ni punya hebatnya sehingga tak boleh nak pergi dekat, terpaksa campak dari jauh dengan menggunakan manjanik. Kalau pergi dekat, hak nak tolak tu pun terbakar juga tuan-tuan, ya. Jadi campak. Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada api itu, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami berkata, jadilah kamu wahai api sejuk dan selamatlah kata Ibrahim. Jadi jangan cuba dengan api lain, api tu je Allah sejukkan. Ya? Jadi jangan nak cuba. Lama baca ayat ni, baca ayat ni terjun dalam api, ya tadi tuan-tuan, ya. Jadi tak pusing nak jawapannya. Tu dia, ya. Sebab Allah memang firmankan kepada api itu, kuni, api tu je, jadilah sejuk kamu dan selamat kata Ibrahim. Jadi bila semuanya dah hancur, tinggal abu, Nabi Ibrahim selamat dalam keadaan duduk antara dua sujud, dalam keadaan tawarruk itu, berdoa kepada Allah. Ya, berdoa kepada Allah. Sebab tu antara cara kita nak berdoa ialah kita duduk antara dua sujud, duduk seperti antara dua sujud. Ya, itu doa yang paling afdal, cara bermunajat kepada Allah. Itulah Nabi Ibrahim. Sesudah itu terkejut tengok Nabi Ibrahim selamat, mereka dah mula kebingungan. Macam mana api tak membakar? Macam mana api tak membakar? Ketakutan, Raja Namrus pun lari balik ke istana. Tiba-tiba Raja Namrus pula
dalam keadaan orang kata apa, terloncat-loncat kebingungan, macam kena belacan gitu, ya, duduk tak lama mati. Lagi mereka bingung, macam mana Tuhan boleh mati? Namrus tu kan Tuhan bagi mereka, mati. Jadi rupa-rupanya di situlah bingung mereka. Kebingungan tu cukup Ibrahim keluar. Jika Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan seseorang nabinya keluar daripada sesuatu kaumnya, dan kaumnya pula memang menghalaunya, maka tunggulah azab. Jadi azab apa ke atas kaum Nabi Ibrahim? Tak pernah dengar gempa bumi, tak pernah dengar banjir, tapi azab atas minda, bingung. Jadi jaga tuan-tuan, jangan bagi masyarakat kita ni kebingungan, mental block, tak boleh nak terima hidayah, hancur kita, ya. Itu dia. Baik, akhir sekali adalah al-bisyarat bin najah, khabar gembira tentang kemenangan. Khabar gembira tentang kemenangan di dalam Al-Quran terlalu banyak, melalui lidah Nabi SAW pun juga terlalu banyak, tuan-tuan. Ketika mana para sahabat berhadapan dengan musuh yang 3 kali ganda besar, turun ayat kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah, ya, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah. Berapa banyak sudah kaum sebelumnya yang sedikit mengalahkan kaum yang besar. Cerita Jalut dengan Talut, cerita Daud dengan Talut, semua dibawa cerita. Ya, semua ini adalah bisyarat bin najah. Kata Syekh Safiur Rahman Mubarak Furi, di samping itu semua orang Islam, orang-orang Islam sejak dari mula mereka menghadapi kesukaran dan penindasan telah menyedari, malah sebelumnya, bahawa menganut Islam bukan bermaksud mengundang malapetaka dan maut. Malah dakwah Islam itu sendiri mempunyai objektif sejak dari awalnya untuk membasmi jahiliyah dan sistemnya yang zalim. Objektif asas dakwah Islam ialah untuk melebarkan pengaruhnya di muka bumi ini serta menguasai kedudukan politik dunia supaya umat ini menjadi pemimpin manusia ke arah yang diridai Allah. Dakwah ini juga akan mengeluarkan mereka daripada mengabdikan diri kepada manusia kepada mengabdikan diri kepada Allah. Jadi berita-berita gembira itu diturunkan melalui ayat-ayat Al-Quran, sesekali dengan cara berterus terang dan sesekali dengan cara simbolik. Pada masa orang-orang Islam menghadapi ujian yang getir sehingga hampir memusnahi dan menamatkan riwayat mereka, maka turunlah ayat-ayat Al-Quran mengisahkan apa yang pernah terjadi kepada nabi-nabi terdahulu di kalangan kaum-kaum mereka yang mendusta dan mengkufuri ajaran mereka. Ya. Jadi cerita-cerita pasal kejayaan, pasal janji-janji kejayaan ini, ada kala Allah datang dalam bentuk direct to the point. Jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Ya. Dalam syurga ini balasan untuk kamu ialah sungai-sungai yang mengalir di bawahnya, yang segar-segar, kekal di dalamnya. Ya. Itu direct. Ada yang tak direct, cerita pasal Zulkarnain tadi, cerita pasal Jalut dengan Talut, Nabi Daud dengan Talut pula dan sebagainya. Jadi inilah antara bisyarat bin najah, iaitu janji-janji atau berita-berita kemenangan yang Allah Ta'ala berikan. Ada satu ketika dalam perang Ahzab, Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan 2 ayat. Ketika mana perang Ahzab, ya, gali parit itu, dalam parit sedalam 3 hingga 4 meter, lebar parit antara 5 hingga 7 meter, panjang parit 2.4 kilometer, dan tanah-tanah yang digali tadi dijadikan benteng umat Islam 1.8 meter tingginya. Tuan-tuan boleh bayang, itu bentuk parit. Bila parit yang baru-baru siap saja, mari gerombolan musuh lengkap bersenjata 3 kali ganda, bahkan 4 kali ganda lebih besar daripada umat Islam, dan mereka mengepung, ya, dan mereka mengacah untuk melompat ke arah parit ini. Mereka lancar pula panah-panah yang melibatkan umat Islam nak bertahan macam mana. Panah tu datang macam hujan pada sana, mereka hanya ada parit saja. Turun ayat apa dia? Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur. Tu ayat suratul Qamar ayat 45. Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur. Mereka kumpulan yang bersatu tetap akan dikalahkan dan mereka pula akan berpaling lari. Jadi bila turun ayat ni, tuan-tuan, bayangkan apa lagi yang ada dalam jiwa umat Islam. Ya, mereka akan hancur walaupun dikepung selama 44 hari. 44 hari dikepung, tuan-tuan, ya, dengan bekalan makanan yang habis putus, sedangkan musuh yang mengepung dari arah luar
kelihatan seperti bakalan makanan mereka tak habis-habis. Rupa-rupanya datang barulah bila disiasat oleh Rasulullah dan para sahabat, rupa-rupanya Yahudi Madinah yang masih berbaki dan juga munafik Madinah, dia sengaja hambat unta-unta dan sebagainya ke tengah padang pasir. Jadi gerombolan Ahzab ni tadi tangkap untuk jadi makanan mereka. Sebab itulah mereka steady je. Bila tahu je Rasulullah blok jalan untuk kepada pasir itu tadi, barulah goncang mereka tak cukup makan. 10,000 orang tak cukup makan. Ya. Jadi ada je jalan yang Allah Ta'ala buka. Satu lagi, turun ayat dalam surah Sad ayat 11 juga pada hari peperangan Ahzab, jundum ma hunalika mahzumum minal ahzab. Sebenarnya mereka itu hanyalah satu pasukan tentera daripada kumpulan-kumpulan yang menentang kebenaran, yang mana pada suatu masa kelak tetap akan dikalahkan. Allah beritahu bahawa dalam kalangan hati tentera-tentera Ahzab itu bukannya kukuh mana pun. Mereka ni akan goncang bila tiba krisis di kalangan mereka. Apa krisisnya? Krisisnya bila diketahui punca ataupun sponsor, funder istilah orang sekarang ni, kepada pasukan Ahzab ini adalah Yahudi Bani Qainuqa. Yahudi Bani Qainuqa, iaitu satu-satunya Bani Yahudi yang belum dihalau keluar dari Madinah, tuan-tuan. Yang lain sudah pergi ke Ahzab, ke Khaybar dah. Bani Nadir, Bani Quraizah dah kena halau lama dah. Bani Qainuqa ni sebab dia tak ada hal dengan Nabi, tapi dia telah dicucuk oleh Bani Nadir dan juga orang-orang munafik supaya sponsor, yang hantar lembu-lembu dan juga kambing dan juga unta ni tadi ke tengah padang pasir, kerja Yahudi Bani Qainuqa. Apabila mereka tengok hari pertama tengah semangat, hari ke-10 tengah semangat, sebulan nampak tak ada hasil. Yahudi ni tadi, tuan-tuan, kalau sebulan tak ada hasil, dia berhenti dia berhenti sponsor. Bila dia berhenti sponsor, makanan tak cukup sebelah sana, Rasulullah pula boleh tangkap dia punya bekalan makanan haram mereka ni tadi. Maka Yahudi pun mula buat tak tahu, ikut kamu lah nak jadi apa. Sedangkan tentera 10,000 kat padang pasir. Masa ni lah goncang, tuan-tuan. Dan akhirnya pada hari ke-44 datanglah ribut pasir, yang mana menerbangkan bukan sahaja khemah-khemah mereka, bahkan orang-orang mereka sendiri pun, ya. Itulah tamat peperangan Ahzab, tuan-tuan. Jadi insya-Allah cuba kita hayati. Kalau tuan-tuan ada buku Rahiqul Maktum ini di rumah, buku ni bolehlah tuan-tuan baca lebih lanjut. Saya ambil ringkasan saja berkenaan dengan 6 faktor yang menyebabkan ataupun menghasilkan kesabaran dan kecekalan umat Islam. Saya ulang, keimanan kepada Allah faktor pertama. Faktor kedua, kepimpinan yang diterima sepenuh jiwa dan raga, iaitu kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, perasaan tanggungjawab dalam kalangan sesama umat Islam. Dan yang keempat, keimanan kepada hari akhirat. Yang kelima, Al-Quranul Karim. Yang keenam, khabar gembira tentang kemenangan ataupun al-bisharat bin najah, ya. Dan semua ini terkandung kukuh di dalam Al-Quranul Karim, yang mana insya-Allah ketika satu ayat lagi, tuan-tuan, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipulau oleh orang-orang Arab Quraisy keseluruhannya bersama-sama dengan kaum Bani Hashim, turun ayat apa? Laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi wa ayatul lisailin. Demi sesungguhnya kisah Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya itu mengandungi beberapa pengajaran bagi orang-orang yang bertanya, yakni yang mengambil iktibar tentang ayat itu. Jadi ketika Nabi dipulaukan oleh saudara mara Quraisy, dia turun surah surah Yusuf, cerita pasal Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf ni kan juga dipulau oleh adik-beradik dia, tapi akhirnya dia jadi raja. Adik-beradik dia semua duk menyembah dia, kan? Jadi inilah dia al-bisharat bin najah. Kalau kita rajin mengkaji, membaca ayat-ayat Al-Quran, jumpalah janji-janji kemenangan Allah, dan kita akan teguh jiwa insya-Allah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya buka pada medan soalan. Silakan. Silakan. Ya, sila. Dekat sikit. Sebab kipas dia apa? Okey. Okey. Bezaan. Okey. Okey, terima kasih.
berkenaan dengan ayat Al-Quran 6666, kemudian saya sebut tadi 6236. okey, kita dalam, bila Rasulullah SAW wafat, Rasulullah SAW meninggalkan 7 kaedah bacaan ataupun 7 kiraat dia panggil. Daripada 7 tu pula berkembang menjadi 14. Ini kalau orang belajar tahfiz dia tahulah ya. Jadi daripada 14 kiraat ini, 10 daripadanya dianggap sebagai kiraat yang sahih dan 4 lagi syaz dia panggil. Jadi kiraat ini bukan sahaja sekadar cara sebut ayat. Wadduha jadi wadduha kan, bukan sekadar itu, bahkan kaedah bilang ayat. Ya, kaedah bilang ayat. Ayat Quran banyak tu juga. Tapi ada yang contoh nun wal qalami wama yasturun. Kalau ikut kiraat yang kita pakai di Malaysia ni, iaitu Hafsin an Asim, satu ayat. Tapi ikut kiraat lain, saya tak dapat pastilah sebab saya tidak mendalami bidang itu. Nun satu ayat, wal qalami wama yasturun ayat kedua. Jadi itu yang menyebabkan bilangan tu 6666 ada ataupun 6236. Jadi kalau ikut kiraat yang masyhur, yang paling majoriti dalam kalangan kiraat-kiraat tadi ialah kiraat Hafsin an Asim, iaitu kiraat yang paling hampir dengan lahjah ataupun dialek Quraisy. Jadi Rasulullah baca dengan 7 kiraat sesuatu ayat ni tadi ya, 7 kiraat. Sebab bangsa Arab pun ada 7 slang dia yang utama. Jadi kiraat itu juga bukan sekadar cara baca, bahkan cara bilang ayat. Jadi kalaulah orang tu kata dia kira-kira ayat Quran 6666, itu maksimum. Jadi kalau dia kata tak, saya kira 6668, itu bohong. Itu salah. Jadi maksimum dia 6666 je. Ya. Tapi kiraat kita yang Hafsin an Asim, yang memang diguna pakai secara majoriti lah, termasuk di Malaysia, ialah 6236. Ayat sama, cuma kaedah bilang. Okey. Dan apabila kerajaan Arab Saudi pada tahun 80-an dulu mula mengasaskan Akademi Al-Quran Madinah, dia mula menyusun satu tulisan tetapi boleh dibaca oleh semua 10 kiraat. Ya. Saya pernah jumpa Quran daripada ni, Quran Madinah ni juga, yang Warash dan Syu'bah. Ya. Jadi 3 ada kat rumah saya tu. Kebetulan ayah saya ni berminat pasal kiraat ni. Tulisan sama, antara Hafsin an Asim yang kita pakai pun sama, dan juga Syu'bah pun sama, Warash pun sama, tapi kaedah baris lain. Kaedah baris dia lain. Jadi itulah yang besar sangat jasa Akademi Quran Madinah ni, kerana menyatukan satu sistem tulisan dan juga boleh dibaca oleh semua kiraat. Bahkan inilah kerja-kerja yang dilakukan pada zaman Sayyidina Umar sehingga akhirnya tamat pada zaman Sayyidina Osman, diisytiharkan sebagai Mushaf Utsmani. Ya. Quran mula dijilidkan pada zaman Abu Bakar lagi. Tetapi Quran yang dijilidkan pada zaman Abu Bakar itu, yang disusun menjadi satu naskah ni, hanya boleh dibaca oleh kiraat Quraisy saja, itu Hafsin an Asim. Jadi kiraat tak boleh. Jadi pada zaman Sayyidina Umar buat satu jawatankuasa, ya, jawatankuasa penting, yang mana satukan sistem tulisan tapi boleh dibaca oleh semua 10 kiraat. Dan terhasillah maka masa lama yang hampir 20 tahun. Bayangkan daripada zaman Umar sampai pertengahan pentadbiran Osman baru siap Mushaf Utsmani. Ya, baru siap Mushaf Utsmani, dan memang diakui boleh dibaca oleh semua kiraat. Dan Sayyidina Osman telah memerintahkan supaya mushaf ini tadi diedarkan ke seluruh wilayah Islam. Dan arahan pula berikutnya, sampai saja Quran ini di tempat kamu, salin dan sebar kepada seluruh wilayah dan kembangkan. Pada masa itu mana ada mesin cetak, ada. Jadi itulah dia perkembangan penulisan Al-Quran. Ya, wallahu a'lam. Ada soalan? Muslimat macam mana muslimat? Tak ada soalan lagi ni? Okey, kalau tak ada,
Tak ada yang tak ada. Tapi proses menulis ni tak. InsyaAllah proses qiraat tu. Kitabah. Jadi sekali itu sajalah pada pagi ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menghimpunkan kita dalam taman-taman syurga, raudhah yang lain pula. Dan minggu depan jika tidak ada aral, Al-Fadhil Tuan Guru kita akan menyambung kitab hikam dan juga kitab permata bagi orang yang beriman ini, insya-Allah. Jadi kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil azim. Allahumma 'allimna bima jahilna wa zakkirna bima nasina wa zakkirna bima ghafalna. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.